Singapura kini melakukan transformasi berhubung bagaimana para guru mengajar dan bagaimana para pelajar menjalani pembelajaran menggunakan teknologi baru. Kementerian Pendidikan kini mengeluarkan kaedah seperti kecerdasan buatan di sekolah-sekolah dalam usahanya meningkatkan kecilikan digital dan memadankan pengalaman pembelajaran. Semua ini sebahagian daripada langkah mempersiap para pelajar memasuki dunia yang sedang berubah-ubah. Menteri Pendidikan Chan Chun Sing mengumumkan demikian di satu persidangan pendidikan. Di Sekolah Rendah Lakeside, para pelajar ini memanfaatkan teknologi yang dijana oleh kecerdasan buatan AI untuk mendapatkan saranan pembelajaran yang disesuaikan dengan mereka. Ini dicapai berdasarkan bagaimana mereka menjawab siri soalan yang diberi. Dikenali sebagai Sistem Pembelajaran Adaptif atau ALS, ia mampu memberi maklum balas kepada pelajar dengan segera serta menyesuaikan cara belajar dengan tahap kemampuan mereka. It's actually very helpful and I can do it whenever and wherever I want if I have a mobile device with me. When we do worksheets, we don't have a choice, but if we do ALS, we can set our own timing and goals. 33 sekolah di serata Singapura sedang mencuba kaedah ALS ini. Menurut para guru, para pelajar lebih bersemangat kerana mereka tidak terbantut apabila tidak dapat menjawab satu-satu soalan, contohnya dalam mata pelajaran matematik. ALS hanya satu daripada pelbagai wadah canggih yang dimanfaatkan di bilik darjah supaya sejajar dengan peredaran zaman. Turut dirancang program bagi membantu pelajar dalam ejaan dan tata bahasa serta membantu guru dengan maklum balas dan pemarkahan. Semua ini merupakan komponen pelan utama Kementerian Pendidikan untuk menjadikan para pelajar Singapura lebih mudah melakukan penyesuaian serta berdaya cipta. We believe that using technology, it will allow all of us to move forward together, faster and further. But very importantly, that sharing of good ideas will allow us to proliferate the best practices and enable every student to have the best resources possible in the time that they have with us in the school. Pihak MOE juga ingin memberi lebih banyak tumpuan kepada kemahiran perhubungan serta pendidikan sivik. Ini agar para pelajar terjalin dengan masyarakat dan boleh memainkan peranan lebih besar di Singapura dan juga di peringkat dunia. Sementara itu, untuk membantu sekolah-sekolah memenuhi keperluan pendidikan yang sentiasa berubah-ubah, Kementerian Pendidikan MOE juga akan menawarkan $64 juta dalam bentuk geran kepada sekolah-sekolah untuk mengubah ruang pembelajaran mereka. Mulai tahun depan, sekolah rendah, menengah dan maktab rendah boleh memanfaatkan geran berkenaan untuk mengubah ruang sekolah bagi kegunaan lain. MOE juga akan menyediakan dana untuk membolehkan sekolah-sekolah menggunakan peralatan baharu seperti perabot mudah alih dan panel LED untuk melengkapi pelbagai pendekatan pembelajaran. Di samping itu, MOE juga akan menubuhkan platform untuk menyatukan sekolah-sekolah dengan pemain industri dan rakan kongsi masyarakat. Matlamatnya meluaskan pendedahan industri bagi para pelajar dan guru. Sebuah pejabat perhubungan perkongsian akan memadankan sekolah-sekolah dengan mereka dalam sektor-sektor seperti kejuruteraan, pengilangan serta penyelidikan dan pengembangan. MOE kini bekerjasama dengan lebih 80 rakan industri bagi usaha ini. Saudara, kini ada sebuah pusat kajian baharu di Singapura yang mengkaji jenis rawatan lebih berkesan khusus bagi orang Asia yang menghidap penyakit pernafasan kronik seperti asma. Penyakit sedemikian adalah antara 20 punca utama kehilangan upaya di sini. Inisiatif pernafasan akademik bagi Pusat Penyelidikan Kesihatan Pulmonari atau TARIF dirasmikan oleh Timbalan Perdana Menteri Heng Swee Keat. Terletak di kampus Novena Universiti Teknologi Nanyang yang menyatukan hampir 50 badan tempatan dan antarabangsa termasuk makmal, hospital dan universiti. Ia juga memanfaatkan kepakaran lebih 500 saintis dan rakan industri. Selain itu, para pesakit juga akan didampingi sebagai rakan kerja bagi membantu membentuk hala tuju kajian tersebut. Para penyelidik menyatakan terdapat jurang pengetahuan mengenai penyakit pernafasan dalam kalangan orang Asia. Kajian-kajian sedia ada kebanyakannya tertumpu kepada orang Eropah.
We need to have Asian-focused research, because that is going to tell us how our patients behave in our environment. And secondly, our genetics are different, our cultural beliefs are different, our dietary habits are different. Menteri Kemampanan dan Sekitaran Grace Fu berkata, memandangkan lebih banyak sumber perlu dijadikan lebih mampan ekoran isu perubahan iklim, satu imbangan diperlukan antara kos ekonomi dan kesan sosial. Dalam satu sesi perbincangan panel di Universiti Pengurusan Singapura SMU, Cik Fu misalnya merujuk kepada isu air. Lebih banyak bekalan air diperlukan bagi penduduk dan ekonomi yang semakin berkembang, kata beliau. Ini juga bermakna Singapura tidak boleh hanya bergantung kepada kolam-kolam air takungan dan air import sahaja. We're not going to grow the number of reservoir overnight. We've already dammed up more rivers than we have in the past, right? So these first two sources are more or less constant. So new sources of water are needed to basically support growing needs of the country. And these two sources tend to be more energy intensive, resource intensive. We're talking about new water, we're talking about desalination. Cik Fu menambah, melabur dalam kaedah-kaedah itu perlu bagi jaminan air dan daya saing ekonomi Singapura. Dalam pada itu memandangkan kos yang diperlukan besar, pelaburan juga perlu mampan. Invested, funded appropriately so that we do not underinvest in our water infrastructure. But at the same time, as we review our costs, revise our tariff, which we must periodically, we do not leave segments of population behind. Because the lower income, the underprivileged families, the small SMEs, for example, we need to make sure that they are helped with that transition as well. Usahawan wanita kini boleh memanfaatkan satu rangkaian baharu untuk mengembangkan lagi perniagaan mereka. Selain berpeluang meraih kemahiran baharu dan juga akses kepada sumber keuangan, mereka juga dapat bekerjasama di peringkat antarabangsa. Inisiatif ini merupakan kerjasama antara Persekutuan Perniagaan Singapura dan juga Standard Chartered Bank. Ia dijangka dapat memanfaatkan lebih 500 anggota rangkaian usahawan wanita Singapura. Persekutuan ini menyatakan ia akan terus meluaskan lagi khidmat-khidmat yang ditawarkan untuk memastikan usahawan wanita dapat berkembang maju. Menteri Perhubungan dan Penerangan Josephine Teo berkata, usaha memperkasa usahawan wanita seperti ini boleh melengkapi langkah-langkah pemerintah yang sedia ada. Beliau berkata demikian dalam majlis ulang tahun kedua rangkaian itu. Singapura akan memeterai satu perjanjian bagi penggunaan lebih mampan segala sumber lautan yang berada di luar sempadan sesebuah negara. Perjanjian biodiversiti melepasi bidang kuasa nasional atau BBNJ itu disepakati pada Mac 2023 sejak perbincangan dimulakan lebih 1.5 dekad yang lalu. Berucap di sidang puncak hadiah inovasi Earthshot di New York, Menteri Ehwal Luar Dr. Vivian Balakrishnan berkata perjanjian tersebut mengiktiraf warisan bersama umat manusia. Ini juga merupakan suatu penegasan semula kerelevanan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu serta konsep berbilang hala. Ia juga satu peringatan terutama pada masa kini bahawa kita perlukan order antarabangsa berasaskan peraturan one that is fair to all countries, big or small. You need to point out the solution. 15 projek yang memberi tumpuan untuk mengatasi cabaran iklim di peringkat global terpilih untuk kepusingan akhir hadiah Earthshot. Mereka terpilih daripada lebih 1,100 pencalonan. Antaranya projek yang diberi nama Belterra. Matlamatnya menyelamatkan hutan Amazon dengan menyediakan tanah kebun yang menerapkan pertanian lebih mampan. 5 pemenang akan menerima dana $1.2 juta Amerika setiap satu semasa Majlis Anugerah Hadiah Earthshot di Singapura lewat tahun ini. Harga COE untuk kereta lebih besar dalam kategori B dan juga kategori terbuka mencapai rekod baharu untuk kali 4 berturut-turut. Harga bagi kedua-dua kategori kini melepasi $140,000. Harga COE kategori B naik $6,000
kepada hampir $141,000, manakala harga COE kategori terbuka naik sekitar $7,000. COE bagi kereta dalam kategori A juga mencapai rekod baharu iaitu $105,000. Harga COE bagi semua kategori naik kecuali untuk motosikal dalam bidaan kedua bulan ini. Sebaliknya, harga COE bagi motosikal turun $200 kepada $10,700.